dan membinasakan orang yang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata di sisi Allah orang yang berjihad? Berjihad bererti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam, dan juga memerangi hawa nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, dan juga membanteras yang batil dan menegakkan yang hak. Di antaramu dan belum nyata orang yang sabar. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang kamu sesungguhnya telah melihatnya dan kamu sedang menyaksikannya. Sebelum perang Uhud, ramai di antara sahabat, terutamanya yang tidak turut perang Badar, menganjurkan agar Nabi Muhammad keluar dari kota Madinah memerangi orang kafir. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. Ada yang wafat kerana terbunuh dan ada pula kerana sakit biasa. Kerana itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Pada waktu berkecamuknya perang Uhud, tersebarlah berita bahawa Nabi Muhammad SAW mati dibunuh. Berita tersebut membuatkan kaum muslimin merasa cemas, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, yakni pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu orang munafik mengatakan bahawa kalau Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk mententeramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu.
Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemukakan ayat ini ketika terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini dibacakan untuk mententeramkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah mengikut ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-samanya sejumlah besar dari pengikut yang bertakwa. Mereka tidak merasa lemah akibat bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang yang sabar. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ucapan mereka selain berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, yakni melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. Kerana itu Allah memberikan mereka ganjaran pahala di dunia, yakni pahala dunia berupa kemenangan-kemenangan, memperolehi harta rampasan, puji-pujian dan lain-lain, dan pahala yang sebaik-baiknya di akhirat. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang kafir. Wahai orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yakni kepada kekufuran. Lalu kamu akan menjadi orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Hanya taatilah Allah. Allah lah pelindung kamu dan dialah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Akan kami campakkan ke dalam hati orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu, yakni membenarkannya. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang yang zalim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم
ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu berasa lemah dan berselisih pendapat dalam urusan itu, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad SAW, kerana baginda telah memerintahkan agar pasukan pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh baginda dalam keadaan apapun, dan menderhakai perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan. Di kalangan kamu ada orang yang menghendaki dunia dan ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka, yakni kaum muslimin tidak berjaya mengalahkan mereka, untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkan ke atas orang yang beriman. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu lari berundur dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Kerana itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, yakni kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak mentaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui akan apa jua yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam membaca surah daripada ayat
Al-Imran 141 hingga 153. Tuan-tuan, perempuan dan para pendengar sekalian, pada hari ini saya akan sentuh berkenaan dengan dua ayat, iaitu ayat 142 yang membunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang bermaksud, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yakni tabah dan cekal dalam hati, dalam perjuangan. Tuan-tuan, perempuan dan para pendengar sekalian, ayat 142 ni teguran Allah kepada manusia, di mana kadang-kadang kita rasa kita ni masuk syurga. Kita rasa orang kafir masuk neraka, kita masuk syurga. Dia ayat 142 ni bolehlah kita insaf sedikit. Kadang-kadang sangkaan itu kita tak boleh ada. Sebab ayat 142 ni Allah soal kepada kita, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata lagi kepada Allah ni, yang kita ni orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah, ataupun orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Tuan-tuan, perempuan dan para pendengar sekalian, ini saya sentuh berkenaan dengan ikhlas, dan juga syirik. Ada dua. Ikhlas ni perkara yang kita kena pelajari hari-hari, dan keikhlasan ni dia, kalau katakan 1000 kelas pun kita pergi berkenaan dengan ikhlas, dia akan sebut perkataan yang sama, iaitu melakukan amal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pergi mana-mana ceramah pun, bila sebut tentang ikhlas, keywordnya adalah itu, iaitu kita beramal hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak sampai peringkat ikhlas, yang kita satukan hati kita, amalan tu untuk Allah. Antaranya yang pertama sekali ialah memang kita ni nak kenal Allah, itu je. Iaitu kita buat sesuatu ni, kita paksa diri kita kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kerana Allah tak suka berkongsi dengan orang lain. Ini dalam sikit ya. Apa maksud Allah tak suka berkongsi dengan orang lain? Kita bila kita buat satu amal, satu ibadat, kalau kita buat kerana Allah, dan kalau kita buat kerana bukan Allah, iaitu kerana manusia, kerana pangkat, maksudnya apa yang kita hadiahkan kepada Allah tu kita kongsi bersama-sama dengan orang lain, dengan perkara-perkara lain, dan benda tu adalah syirik ya. Syirik. So kita sama-samalah berjuang untuk memahami maksud ikhlas tu sendiri, supaya apa? Kita dapat jawab soalan 142 ni. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Itu ayat 142. Kemudian terus kita pergi kepada ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Yang maksud, dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berperang selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Tuan-tuan, perempuan dan para pendengar sekalian, para mujahid pada zaman Rasulullah SAW apabila berperang, doa ini yang selalu mereka baca. Jadi kita boleh
amalkanlah. Jadi tanpa sedar tak sedar, selama kita tadarus saja pada awal tahun hingga sekarang baru sampai juz 4. 5 tahun lagi buat khatam ya. Dah banyak doa-doa yang kita dapat daripada Al-Quran ya. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh ingat doa-doa ni, jangan susah. Tuan-tuan pergi kitab agama, kitab-kitab yang jual buku agama, ada satu buku-buku yang ditulis doa-doa daripada Quran. Banyak tu. Itu ada banyak. Jadi sekarang ni sambil kita ulang kaji di mana datangnya doa-doa tersebut. Seterusnya kita cuba perhatikan ya ayat doa tersebut ya. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kita pun berkatalah dosa-dosa kita ni banyak. Kemudian dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan. Kadang-kadang kita buat urusan tu berlebih-lebihan, kadang-kadang mengikut hawa nafsu. Kemudian dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan. Wasabbis aqdamana. Kalau tuan-tuan yakin yang tuan-tuan pegang sekarang iman kepada Allah betul, teguhkan. Jangan selepas hari ini kita beriman, esok kita tak beriman. Bulan puasa ni kita mampu mengelakkan maksiat, lepas puasa ni macam mana kan? Jadi itu juga padanya. Kemudian dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Maksudnya kita mohon kepada Allah supaya kita ni mencapai kemenangan dalam melawan kekafiran. Kalau zaman Rasulullah tu peperangan, zaman sekarang itu bagaimana? Semalam pula ada kisah tentang video budak tu menyambut hari raya, kemudian dengan anjing-anjing kat tepi dia. Itu tanda-tanda ancaman daripada orang kafir terhadap kelemahan orang Islam yang zaman sekarang telah lupa dengan agama. Tuan-tuan, puan dan para pendengar sekalian, mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar ni mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna